Jadi bila kita pertama kali kita baru lepas dapat ikuti bengkel baki dan kita nak mula memahami Al-Quran, kalau tak dapat ikut latihan amali mingguan yang saya buat bersama pelajar-pelajar lain, dan kita boleh buat sendiri. Sendiri lagi baru. Kalau sendiri kita punya tahap kita sendiri, phase kita, sama ada nak laju ke nak cepat ke, satu hari satu ayat pun tak apa. Jadi waktu kita akan fazbah, kita akan apply atau kita aplikasikan ilmu-ilmu yang kita telah perolehi selama 6 minggu ni untuk kita mula memahami teks Al-Quran, dan itu dilatih setiap hari, dan itu insya-Allah akan bertambah kefahaman kita, dan juga kita punya vocabulary pun bertambah, dan insya-Allah makin lama makin baik. Dan kita ada sepanjang hayat kita untuk belajar. Macam saya ni, kalau Allah lazimnya, kalau umur tak tulah pandang pendek, tapi lazimnya kalau lelaki kat Malaysia ni umur 75 tahun lah paling itu, dia punya mortality rate kan. Adalah lagi 13-14 tahun untuk belajar. Kan? Setiap hari belajar satu ayat pun alhamdulillah, masa kita ada langkah untuk baiki diri, untuk memahami ayat-ayat Allah, dan juga itu satu ibadah yang cukup satu usaha yang cukup dinilai di sisi Allah sebagai satu usaha yang paling baik belajar Quran. Okey, jadi kita buka pada app, dan kita buka kepada surah dia Al-A'la, dan kita ada di situ nampak dekat sikit, nampak surah Al-A'la. Nampak jadi kita tengok dia tak boleh besar ni. Ni boleh besar sikit. Kira besar, alhamdulillah. Okey, ayat pertama nak letak mana ni? Tak sini lah. Ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi bila kita kata kita baru tak pernah belajar bahasa Arab, apa makna perkataan ni, kan? Jadi kita boleh tekan satu-satu tu dah tahu makna dia. Tapi banyakkan tu kita dah belajar semasa bakti. Jadi itu mungkin tak dapat, tak ingat. Jadi kita nak tahu, okey, satu ayat ni, sabbihisma rabbikal a'la, kita akan pada sabbihisma, kan? Yang akan keluar itu sabbihis, dia kata glorify. Oh maaf, saya nak kena tukar dia punya setting kepada bahasa Melayu. Sekejap ya. Setting bahasa Melayu. Word by word. Indonesian boleh. Okey. Okey. Tak ada. Tekan balik tu supaya dia okey. Oh, ada lagi sikit tapi tak payah sangat. Kita buka. Al-A'la, the most high. Okey. Jadi kita tekan sabbihis tu apa? Sabbihis. Sabbihi. Sucikanlah. Kalau tengok bawah tu nampak tak clear kan pun. Sucikanlah. Lemma di lemma kat bawah tu nampak Al-A'la 8711. Maksud surah 87 ayat 1 perkataan 1. Jadi sabbihi. Jadi the verb, perbuatan. Sucikanlah. Jadi perbuatan sucikanlah. Lemma sabbaha. Lemma wazan. Root word adalah sabbih. Simbaha. Dan kita tekan klik for more. Di bawah ada klik for more. Ada klik for more, tekan. Dan kita lihat situ. Dia tak boleh besar yang ni. Kita ada klik for more, kita ada kat atas sekali perfect tense. Kita ada perfect tense. Sabbaha. Bawah ada kita imperfect tense. Perfect tense tu fi'il madhi lah. Imperfect tense fi'il mudhari. Yusabbihu. Dan kita ada infinitive sabbih dengan sukun. Jadi kalau kita tahu bagaimana fi'il amr dibentuk daripada fi'il mudhari kan. Dia ambil fi'il mudhari, dia buang urut pertama ya tu.
Okey. Ya, okey. Sebab saya pakai yang ni saya tak boleh annotate. Okey, tak apa. Yusabbihu, dia buang ya jadi sabbihu. Dan ha tu dia kait sukun. Itu kait sukun jadi sabbi. Arti fi'il amr lah. Dan di bawah tu dia punya bentuk isim fa'il. Ya. Musabbih. Ya, musabbih dan isim maf'ul dia musabbaha. Musabbaha atau musabbahun, dia ujungnya sukun lah sebab dia isim kan. Musabbahun, musabbihun. Musabbihun itu adalah fi'il isim fa'il, musabbahun isim maf'ul dan bawah sekali masdar itu tasbih. Tasbihun. Tasbih dan ni dia masdar bukan fi'il. Fi'il dia daripada sabbih. Jadi itu bagi tahu oh ini jadi dia fi'il amr. Dia fi'il sabbih dibentuk. Kalau nak tahu bentuk-bentuk lain, jadi kalau tak nak tahu itu verb ke bukan, tekan dapat verb. Okey. Dah tahu verb. Okey, jadi kita tahu makna sucikanlah. Okey. Asma, ini nama. Asma nama. Okey. Lepas tu asma dengan Rabbika. Rabbi, Tuhan, ka engkau. Rabbika bila ka lekat pada Rabbi, mudhaf ilaih, Tuhan engkau. Okey. Lepas tu al-a'la isim, al-a'la. Al-a'la hamzah ain lam, a'la tinggi. Al-a'la ni dalam keadaan ismu tafdil. Ismu tafdil kita akan belajar nanti depan ni. Al-a'la jadi yang paling tinggi. Yang paling tinggi al-a'la. Dak alif lam. Ismu tafdil. Jadi kalau tengok ni apa kaitan ayat-ayat ni? Perkataan-perkataan ni antara sabbihi isman rabbikal a'la, kita tahu sabbih ialah fi'il. Engkau bertasbih lah. Tasbih apa? Asma, nama. Jadi nama tu dalam keadaan nasab sebab dia jadi objek pada sabbih. Tapi nama ni asma atau isma, tak ada tanwin, tak ada alif lam dan rabbi berbaris bawah. Jadi dia mudhaf ilaih. Nama Tuhan kau. Al-a'la. Okey. Jadi kalau kita nak pastikan dari segi i'rab, kita tak tahu, kita tekan kepada angka 5. Kepada angka 5 dia akan keluar terjemahan. Kita boleh pilih terjemahan. Macam saya suka terjemahan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, so saya boleh bandingkan. Kalau tengok bahasa Inggeris, exalt the name of your Lord, the Most High. Kan? Sucikan nama Tuhan kau, dia paling tinggi. Kalau di bawah, bahasa Melayu, bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dan segala sifat-sifat kekurangan dan segala sifat kekurangan. Okey? Itu terjemahan. Lepas tu nak tahu dari segi i'rab, kita tekan pada lambang tafsir ni. Lambang apa tu? Topi sarjana. Okey? Kita akan lihat dia ada tafsirnya. Dia ada tafsir, lepas tu dia ada di bawah. Ini di bawah ni lepas tafsir tu. Itu terjemahan dia, bawah tu buat tafsir. Ini dipanggil dia i'rab. Ini kita download lah. I'rab ni masuk dia kata dikatakan sabbih amr. Sabbih tu kataan tu amr fa'ila mustatir. Fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya mustatir maksudnya fa'il, subjek dia, pelaku dia mustatir, tersembunyi dalam sabbih, iaitu anta. Anta, engkau. Lepas tu isman rabbika sebab dia mudhaf ilaih, dikumpulkan pada satu perkataan lah. Isman rabbika, isma maf'ulun bihi. Isma maf'ulun bihi mudhaf ilaih rabbika. Mudhaf kepada rabbika. Lepas tu al-a'la sifat rabbika, sifat Tuhan rabbika, sifat rabbika. Jadi dia sebenarnya al-a'la kita wal jumlatu ibtidaiyah, dan satu jumlah baru, jumlah permulaan baru, lil mahallaha, la mahala, tidak tempat baginya. Jadi bukan ada dia satu jumlah yang asing daripada sebelum. Jadi itu kalau nak kita ni pelan-pelan ni, kalau orang yang dah tahu bahasa Arab tapi lama-lama insya-Allah boleh pelan-pelan. Kalau itu nak pastikan. Tapi kalau tak tahu, just aplikasikan apa yang kita dah belajar dalam bahasa bengkel baki
dan kita boleh terjemah dengan pelan-pelan. Okey. Jadi kalau kita tengok ni apa maksudnya? Sabbihisma rabbikal a'la, satu jumlah. Dan sabbihisma rabbika. Jadi sucikanlah nama Tuhan kamu. Lepas tu al-a'la jadi sifat pada Rabbi yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Okey, al-a'la. Jadi al-a'la ni dia ada sifat pada Allah. Di al-a'la sebenarnya adalah al-a'la sebenarnya adalah ja. Ada sifat pada Rabbi. Rabbi dalam ja, sifat dia ikut dia punya nama. Tetapi kerana al-a'la hujungnya adalah alif maksura, maka dia tak memfahamikan keadaan nahu. Jadi kita kena anggap dia tu ja, dengan berpandukan sebab dia adalah sifat pada Rabbi. Jadi terjemahan keseluruhan ayat tu, sucikanlah nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Ada soalan? Tapi al-a'la ni ke jumlah dia jadi mubtada, ada satu perkataan dia al-a'la, demusa paling tinggi. Dia satu jumlah baharu. Okey? Okey kan? Ada soalan lain? Okey. Macam mana download I'rab tu? Apps. Itu pergi kepada setting. Tengok pada language. Nanti dia ada Arabic, kat Arabic tu satu daripada pilihan Arabic tu Arabic I'rab. Nanti boleh download. Okey? Alright. Lepas tu allazi khalaqa fasawwa. Allazi kita tahu adalah isim mausul. Allazi dia yang khalaqa. Kita tahu dari segi apa khalaqa ialah fi'il madhi. Kalau tak pasti tekan. Kalau siapa ada X tolong buka betul. Khalaqa fi'il madhi. Dia telah cipta. Kalau kita tak pasti kita tekan khalaqa dia akan keluar. Dia menciptakan. Khalaqa. Tapi kita tahu itu fi'il madhi, dia telah ciptalah. Okey. Fasawwa. Fa tu maka sawa satu lagi. Fon fi'il madhi. Sawa. Sawa maksud sama. Sama dalam segi teratur. Dalam terjemah dalam ni dia bahasa Inggeris pakai proportionate. Dia ikut dia punya ukuran. Kat sini ke dan dia menyempurnakan. Jadi terjemahan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris berbeza sedikit sebab mungkin kerana bahasa Melayu kurang perkataan. Jadi dia lebih tepat falsafah ni lebih sempurna, maksud dia teratur. Kalau macam manusia cantik aja. Ada kiri, ada kanan, ada sama aja dia punya simetri dan proportionate lah. Dia susun. Jadi kalau tu dalam bahasa Melayu terjemahkan sebagai dan dia menyempurnakan. Jadi itu ada dua fi'il madhi. Jadi dia yang telah menciptakan maka dia sempurnakan atau dia menyusun proportionate bentuk. Semua ciptaan sempurna dari segi ciptaan dia. Semua ada fungsi yang itu. Okey, itu maksud dia. Terus ayat ketiga, wallazi qaddara fahada. Jadi bentuknya sama. Cuma bila kita terjemah ayat-ayat lazim ini, surah-surah lazim ni, dia ayatnya pendek-pendek. Ayat dia pendek-pendek, selalu ayat dia macam jumlah yang tak berapa lengkap. Dia sambung-sambung. Jadi tapi kita boleh faham mudah. Wallazi dan dia yang, allazi dia yang, wa dan qaddara fun fil madhi juga fahada. Qaddara dia telah qadarkan. Dia telah tentukan portion dia. Qadarkan fahada. Maka dia telah beri petunjuk. Fahada. Qaddara fahada. Itu senang jadi fil madhi. Kalau qaddara nak tahu makna dia, kita tekan ni, kalau tak berapa jelas saya tekan ada okey, dia menentukan. Ini kan qadar lah. Ini kan qadar. Kalau nak tahu bentuk, ada bentuk fi'il lain dia, tekan klik form. Nak tahu bentuk-bentuk lain dia. Okey, saya nak cepat, saya tak payah buat gitu. Jadi fahada petunjuk. Lepas tu wallazi ahrajal mar'a. Wallazi ahrajal mar'a, dan dia juga yang ahraja, dia mengeluarkan al-mar'a, dia mengeluarkan mar'a. Jadi mar'a jadi isim. Ahraja fi'il madhi,
Al-mar'a isim jadi maf'ul kepada akhraja. Sebab tu dia fathah, dia nasab. Kalau akhraja nak tahu maknanya kita tekan akhraja. Akhraja dia keluarkan. Dia beza dengan kharaja. Dia punya root kharaja. Dia punya kharaja sulasi. Akhraja rubai. 4 huruf. Jadi dia bila hak kita terangkan sebelum ni kan, kharaja dia keluar, akhraja dia keluarkan. Ada alif di depan, hamzah di depan perkataan fi'il macam ni, biasanya dia panggil, dia kebalikan. Dia panggil maksudnya dia flip lah, makna dia kebalikannya. Kalau kharaja dia telah keluar, akhraja dia telah keluarkan. Okey, itu. Jadi mar'a ialah rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, al-mar'a. Okey. Lepas tu faja'alahu husa'an ahwa. Jadi fa maka ja'ala fi'il madhi, ja'ala dia telah jadikan nya. Dia telah jadikannya. Dia telah jadikannya mar'a tu kembali pada mar'a husa'an ahwa. Husa'an ahwa. Jadi dia jadi maf'ul ni. Dan ni menjadi sifatlah ahwa. Husa'an ahwa. Husa'an ahwa, husa'an ialah kering. Lepas tu ahwa kehitam-hitaman. Okey. Jadi ahwa ni kalau dari segi ni kalau jadi dia bahagian maf'ul, dia pun mansub. Tapi dia bukanlah sifat kalau kita tengok i'rab dia kata dia hal. Hal maksud dia terangkan lebih lanjut tentang rusa'at. Dia jadikan kering kehitam-hitaman. Itu. Tetapi bila bahagian kita tengok sini ini jumlah fi'il ya. Ja'ala fi'il, fa'il dia pelaku dia huwa, iaitu kembali pada Allah. Hu menjadi objek pertama, iaitu mar'a, dan rusa'an jadi objek kedua, dan ahwa menjadi hal kepada rusa'an. Tetapi semua dalam keadaan nasab. Semua keadaan nasab. Maksud bahagian maf'ul semua nasab. Hu ini nasab, tapi kalau dia mabni kita tak bincang. Rusa'an ahwa. Jadi dia telah jadikannya kering kehitam-hitaman. Okey. Mari tengok sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka fala tansa. Jadi satu adalah akan, satu perkataan akan. Nukri'uka, kami bacakan kepadanya. Kenapa kami bacakan, bukan kami baca, tapi kami bacakan kepadanya. Ini sama juga macam tadi. Kalau tengok perkataan dia, ada tengok itu dia daripada qira'a. Kami bacakan kepadamu. Kepadamu. Katakan for more. Kita tengok dia punya fi'il madhi ada 4. Aqra'a. Aqra'a, bacakanlah padanya, bacakanlah. Aqra'a. Dia kalau baca qira'ah. Kan? Qira'a. Tapi aqra'a dia bacakan. Siapa jadi kharaja akhraja. Jadi bila dia punya fi'il mudhari' dia bukan yaqra'u tapi yuqri'u. Kalau yaqra'u dia baca. Kalau yaqra'u dia baca, tapi yuqri'u dia bacakan. Jadi kalau nukri'u kami bacakan. Itu bagaimana sistem bahasa Arab tu. Jadi kalau kita boleh cek makna dia gitu. Okey. Jadi kita ada sanukri'u, kami bacakan. Kami bacakan pada engkau. Kami bacakan kepada engkau nanti, atau akan kami bacakan pada engkau. Fala tansa, maka tansa engkau tidak lupa. Tansa. Nasat sama tiga ulumnya, hujungnya alif maksura. Dia sebenarnya dia tansa, dia jadi dia rafa'lah la ni la tidak. Sebab tansa
tidak lupa. Maka tidak engkau lupa. Right? Illa masya Allah. Illa masya Allah. Kecuali kita belajar ma apa yang ni saya maksud. Sya Allah. Sya'a Allah. Sya'a ni fi'il hendak. Allahu dalam keadaan rafa Allah menjadi fa'il pelaku pada sya'a. Allah telah hendak. Jadi kecuali apa Allah telah hendak. Okey? Itu terjemahan dia. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu sesungguhnya dia kepada Allah ya'lamu. Dia mengetahui. Ya'lamu dia mengetahui. Al-jahra yang jahar, yang nyata. Al-jahra. Wa ma yakhfa dan yang sembunyi. Yakhfa yang sembunyi. Wa ma yakhfa. Dan apa yang. Jadi dua-dua dalam keadaan nasab sebab menjadi objek pada ya'lamu. Ni ya'lamu fi'il, fa'il pelaku dia huwa, dia kembali pada Allah juga. Jadi apa ni al-jahra jadi maf'ul yang pertama dan ma ni menjadi apa yang maf'ul yang kedua dan yakhfa menjadi dia punya silah. Ni maksud ni silah. Sama juga dia kalau masuk dengan silah dia punya nahu sama. Ma ni kalau nahu dia nasab sebab jadi objek kepada ya'lam dan yakhfa silah dia pun akan nasab lah. Tapi dan yakhfa ni adalah dalam keadaan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini jadi dia ada rafa ma yakhfa. Ya, dia silah kepada ma. Okey, right? Innahu okey, right. Terus wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka sama juga yang macam ni nukri'uka kami bacakan pada dia. Nuyassiru sama juga nuyassir kami mudahkan engkau. Dan kami mudahkan saya ayat yassir mudah nuyassiru kami mudahkan engkau lil yusra kepada kebaikan kepada kemudahan. Okey, jadi ada soalan setakat ni? Okey, alright. Okey, kita terus. Wa zakkir in nafa'ati dzikra. Wa zakkir maka zakkir dia fi'il dia ada sukun kat ujung kat ra, ini fi'il amr zakkir dan beri peringatanlah. Ya. Jika inna fa'ati dzikra. Inna fa'ati dzikra. Jadi nafa'ati dan nafa'ati dalam fi'il madhi untuk hiya nafa'at dan ini asalnya sukun tapi kalau sama dengan tawasal jadi nafa'ati untuk mudahkan sebutan. Al-zikra dalam keadaan rafa. Al-zikra dalam keadaan rafa, peringatan. Dalam keadaan rafa tapi kalau dia alif makrah di ujung dia tak faham kan. Jadi peringatan manfaat. Jadi dia jadi pelaku. Jadi maka beri peringatanlah jika peringatan itu memberi manfaat. Tapi kalau ikut tafsir bacanya lain kan. Memang peringatan itu beri manfaat kepada orang yang beriman. Orang yang kafir, orang yang fasik kita beri peringatan dia tak akan ikut. Okey, right? Saya zakaru man yakhsha. Saya zakaru man yakhsha. Sa akan nanti ya zakaru dia yang ambil peringatan. Ya zakaru dia yang ambil peringatan. Ini sama ni zakir ialah fi'il fi'il amr. Ya zakir fi'il mudhari. Kita sebenarnya saya minta bergantung. In most cases kita tutup. Oh, okey. Bukan soalan untuk saya. Saya zakaru may yakhsha. Dia yang, siapa yang yakhsha. Dia takut. Yakhsha. May yakhsha. Dia takut. Jadi, nanti yang ambil peringatan ialah siapa yang dia takut.
Wa yatajannabuhal ashqa, wa yatajannabuhal ashqa sama juga wa, dan yatajannabu ni panjang sikit. Ni kata dia panjang. Ada berapa huruf? 1 2 3 4 5. Ni kes yang selalu jarang berlaku lah. Tapi ada yang dipanggil humas kating itu, dan akan menjauhi. Yatajannabuha. Dia punya perkataan huruf akar dia je janab, junub, janabah, ataupun dekat atau jauh, maaf. Lepas tu yatajannah. Itu dia punya yatajannah. Dia punya wazan. Ini yatajannabuha. Dia ada dua nun tu, dia ada penegasan situ. Okey. Jadi dia maknanya ialah, dan dia yang menjauhi itu al-ashqa. Al-ashqa dalam keadaan rafa' dia menjadi fa'il yatajannabuha. Dan yang paling celaka, ini pun dari ismu tafdil. Yang paling celaka, golongan yang paling celaka atau dia yang paling celaka akan menjauhinya, menjauhi peringatan. Disambung pada ayat atas lah. Okey. Ini jadi fa'il pada yatajannabuha. Okey. Okey, jadi guna terjemah kita ambil fa'il dulu. Yang paling celaka dia menjauhinya. Okey. Lepas tu allazi yaslan naral kubra, allazi yaslan naral kubra, dia yang yaslan naral kubra. Jadi yasla dicampak dalam api. Yasla. Kalau sebab tu an-nara ni jadi maf'ul. Jadi orang yang dicampak dalam api al-kubra, besar. Jadi an-naral al-kubra dan keadaan mausul sifat. Alif sama bentuk an-naral kubra. Orang-orang yang atau dia yang, maaf, sebab ni singular, al-ashqa singular. Jadi bila singular kadang umum sifat dia. Macam al-yatama, golongan yatim. Al-ashqa, golongan yang celaka. Golongan yang paling celaka. Dan dia yang dicampak dalam api yang besar. An-narul kubra. Okey. Summa la yamutu fiha wa la yahya, mudah kan? Summa kemudian la yamut, tidak dia mati, la yamutu fiha, di dalamnya, dalam api itu, wa la yahya, dan tidak dia hidup. Okey. Qad aflaha man tazakka. Qad sesungguhnya, aflaha telah menang. Telah menang. Aflaha ni dalam fi'il madhi, kejap saya tengok fi'il. Dia kadang bentuk dia ni dia bentuk verb. Beruntung, telah beruntung. Qad. Jadi dia verb. Dia telah beruntung. Sesungguhnya telah beruntung man, siapa yang tazakka, dia mensucikan. Sucikan diri, sucikan harta, itu. Okey. Wa dzakara rasman rabbih fasalla. Dan dia telah mengingati zikir, dia telah mengingati asma rabbuka, isma rabbihi, nama Tuhannya. Sama juga macam tadi bismillah, apa di atas, bisma rabbika, ni isma rabbihi. Isma menjadi maf'ul kepada zakara. Fasalla, maka dia solat, dia sembahyang. Fasalla. Jadi ayat ni mudah, sebab pendek-pendek. Okey. Terus. Bal tu'sirunal hayatad dunya, bal, bahkan, kalau tengok bal, apa makna bal? Kalau tak tahu bal, bahkan, tetapi. Okey, bahkan, tetapi. Tu'siruna daripada asangra, jadi dia adalah kamu memilih. Kamu tatu, jadi ramai, dia jamak, asara memilih. Bahkan kamu memilih al-hayatad dunya. Ini dalam keadaan masuk sifat. Kehidupan dunia. Bahkan kamu memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa.
sedangkan al-hiratu hari akhirat itu khairun lebih baik wa abqa dan lebih kekal. Ini pun dah bentuk ismul tafdil. Khairun lebih baik wa abqa dan lebih kekal. Baqi kekal, macam bahasa Al-Quran baqi, insya-Allah kekal dalam diri kita bila kita berlatih setiap hari. Ni abqa lebih kekal. Ini dalam jumlah ismiyah lah. Di al-hairatu jadi mubtada, hairun wa abqa jadi khabar. Kalau macam lain banyak ada jumlah fi'liyah, banyak fi'il dalam ni kan. Banyak fi'il. Jadi ini jumlah ismiyah satunya. Ada lagi ke atas tadi. Saya tak jelaskan. Jadi ini ada jumlah ismiyah, ni mubtada dan khabar. Semua dalam keadaan rafa. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya inna hadza ini la fi benar-benar fi dalam as-suhuf. Kitab-kitab suhuf ni lembaran-lembaran kitab al-ula. Jadi dalam keadaan maksud sifat. Suhuf-suhuf yang awal, yang terdahulu. Suhuf yang terdahulu. Jadi suhufi Ibrahim wa Musa. Okey. Jadi kita lihat sini hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar dalam suhuf awal, ula awal sebelumnya. Suhufi iaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi suhufi Ibrahim ni kena mudhaf ilaih. Ibrahim ni ja sebab dia mudhaf ilaih, tetapi kan dia nama bukan Arab, lebih pada 3 huruf, dia tak boleh cuma baris bawah. Dan Musa dia walaupun 3 huruf tapi dia alif maksurah di belakang. Jadi tak akan fahamikan nahu dia. Okay, jadi itu bagaimana kita manfaatkan apps ini untuk kita belajar sendiri pelan-pelan. Ambil satu ayat pun tak apa. Cuba fahamkan mana isim, kenapa dia yang penting tahu kenapa al-hayat macam ni. Contoh, bal tu'siruna hayatad dunya. Kenapa hayata, kenapa fathah pada ta, kenapa dia nasab, ad-dunya kenapa dia nasab. Kita boleh explain, kita boleh jelaskan. Itu insya-Allah kita akan dapat faham ayat lain dengan tu. Jadi kalau ayat yang soalan pendek-pendek senang nak berlatih. Okay, ada soalan sebelum saya pergi kepada kuliah kejap yang semalam. Okey. Jadi insya-Allah boleh ikut ya. Okay, saya berhentikan ni kejap. Mana dia? Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, tak ada soalan, saya ni. Sambung yang semalam kejap. Okey.